إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya hormati Pak Imam, ahli jawatan kuasa masjid, jemaah maghrib ayahanda, ibunda yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafa'kan setinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala atas kurniaan nikmat dan rahmatnya pada malam itu. Allah Ta'ala yang masih mengizinkan lagi untuk kita bertemu di rumahnya tadi, iaitu tempat yang terbaik dalam dunia untuk kita menuntut ilmu, tempat yang terbaik sekali untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak lain tidak bukan kita datang ke rumahnya. Sebab datang ke rumah Allah Ta'ala itu si memerlukan bayaran, si memerlukan kita madah tiket kah masuk situ. Tapi kita hadir ke rumah Allah Ta'ala tadi dalam keadaan yang kita madah percuma. Bahkan setiap kehadiran kita tadi, setiap langkah kita ke rumah Allah Ta'ala tadi, setiap debu yang melekat pada tubuh badan kita, pada baju kita tadi, Allah Ta'ala jadikan sebagai ganjaran, pahala tadi. Ada pahala tadi. Cuma nampak si nampak je. Disialah apabila nampak si nampak tadi, ialah akan menguji keimanan kita. Sesuatu yang si nampak tadi, ialah akan menguji keimanan kita. Contoh, kita ada pahala. Pahala orang si nampak. Saya siapa dapat tunjuk ni pahala. Ni pahala. Kami ngaji Quran, ni pahala. Saya nampak. Tidak siapa manusia dapat tunjuk ni pahala yang ngaji kan, solat ke sana. Semua benda yang tadi si nampak ghaib. Bila sebut perkara ghaib, maka disialah akan menguji keimanan kita. Macam ni iman kita tadi. Kita percaya si kata Allah Ta'ala. Kita percaya si Allah Ta'ala nyuruh kita solat. Kita percaya si Allah Ta'ala nyuruh kita buat kebaikan dalam dunia. Disial menguji keimanan kita. Mungkin kita sedar keimanan, kita anggap saya dah apa-apa. Saya dah apa-apa. Okay? Sebab ialah bila kita sebut Al-Quran, wahyu Allah Ta'ala, maka kita kena yakin apa yang terdapat dalam Al-Quran. Sebab ia Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli. Jika kamu jika kamu wahai manusia raibin mimma nazzalna ala 'abdina, ragu-ragu dengan apa yang telah kami turunkan kepada hamba-hamba, kepada manusia, munlah kita timbul keraguan dalam diri kita tentang Al-Quran, tentang kebenaran Al-Quran, tentang wahyu Allah Ta'ala, tentang kalam Allah Ta'ala yang kita ragu-ragu. Benar si Al-Quran? Boleh pakai ke Al-Quran? Entah orang masih guna kitab Taurat ke, Injil ke, Zabur ke, contohlah. Benarkah Al-Quran tu dipakai? Mula Allah Ta'ala pada, mula kita rasa timbul ragu-ragu diri kita, fa'tu bi suratin min misli. Coba Allah Ta'ala cabar kita manusia tadi, cabar bawa surah ataupun Al-Quran contoh seperti Al-Quran yang ada. Allah Ta'ala cabar. Mungkin kita rasa ragu, enggak, contoh. Mungkin manusia boleh bola. Fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan mbaklah siapapun yang bijaksana dalam dunia tu, siapapun yang pintar, bijaksana dalam dunia tu, kumpul kami duduk, coba mulai Al-Quran. Si akan mampu Allah Ta'ala itu.
Dia adalah salah satu kebesaran Al-Quran. Rami-rami ni pun manusia yang berkumpul, bijak ni pun manusia yang tadi, cerdas ni pun otaknya yang tadi. Bila dia berkumpul, Allah Ta'ala cabar bawa satu contoh Al-Quran. Si payah contoh Al-Quran, bawa contoh surah, bawa sikit contoh surah. Manusia siapkan mampu. Siapa manusia yang mampu untuk mengolah keadaan Al-Quran yang dah ada tadi. Sebab ialah bila kita sebut Al-Quran, Al-Quran adalah penyelesaian masalah hidup kita. Kita ada masalah hidup kita, kita boleh rujuk Al-Quran. Kita ragu-ragu macam ni kita nak beribadat, boleh rujuk Al-Quran, boleh tengok Al-Quran. Cuma contoh kita rosak kereta, cepatlah buka Al-Quran. Al-Quran si nyesai lah. Rosak kereta, lu buka Al-Quran, si nyesai masalah. Tapi Al-Quran menunjukkan macam ni kita nyesai masalah, iaitu fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu. Mun tak tahu, tanya orang yang tahu. Mun kita kereta rosak, jumpa mereka ni. Sebab Al-Quran tu melibatkan masalah jiwa kita. Sebab masalah jiwa adalah masalah yang utama dalam kehidupan manusia. Masalah jiwa tu masalah utama dalam kehidupan manusia. Sebab apa manusia si solat, azan berkumandang saya rasa apa? Masalah pada jiwa. Sebab apa manusia ada di sini untuk aurat? Ada masalah pada jiwa. Sebab apa manusia ada masalah dengan keluarganya? Berkelahi dengan anak bininya? Masalah pada jiwa. Manusia cari rezeki yang haram, judi dan sebagainya. Masalah pada jiwa, iaitu si yakin dengan kuasa Allah Ta'ala, si yakin dengan rezeki Allah Ta'ala. Ia semua melibatkan jiwa. Apabila masalah jiwa yang selesai, insya-Allah dunia akan aman damai. Okey, insya-Allah pada malam tu kita akan masuk pada surah yang baru. Okey, insya-Allah pada malam tu kita akan bincangkan tentang surah At-Takwir. Surah At-Takwir. Kita dah habis dah sebelum tu surah Abas, dan kita masuk pada surah yang seterusnya, surah Takwir, surah yang ke-81. InsyaAllah. Jadi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan tafsiran kita akan baca sama-sama surah At-Takwir, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق
وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. InsyaAllah. Seperti biasa, kita masuk surah baru, kita akan baca sama-sama. Macam biasa. Waktu kami belajar maghrib pun di Kelantan bersama dengan Maulana Hadi sama tu. Sebelum tafsir dia akan baca dulu sama-sama. Ambil aura bacaan. InsyaAllah. Suratul Takwir. Sebelum kita nak masuk dalam tafsiran Suratul Takwir, kita kena kenal dulu apa itu At-Takwir. Suratul Takwir, makna surah Takwir tadi adalah gulungan ataupun lipatan, golong-golong, menggolong sesuatu ataupun melipat sesuatu. Takwir itu ada dua makna, kita golong ataupun melipat. Lebih kurang lah sebenarnya, tapi mun baju digolong, si acak nak baju dilipat. Jadinya ada beberapa makna At-Takwir tadi. Jadi itu surah At-Takwir tadi, suratul Makkiyah. Surah Makkiyah. Makna surah Makkiyah itu surah yang diturunkan di Mekah. Surah Makkiyah artinya surah yang diturunkan di Mekah. Surah At-Takwir tadi menceritakan tentang dua hakikat. Untuk sekadar hipnosis kita melihat pengenalan. Sekadar pengenalan. Jadi surah At-Takwir tadi menceritakan tentang dua hakikat. Apakah hakikat pertama? Hakikat pertama ialah yang ceritakan tentang hakikat kiamat. Apakah itu kiamat? Ya, surah At-Takwir. Jadi dalamnya tadi, mungkin kita perasan dalam bacaan tadi, iza syamsu kuwirat wa idzal nujum, semua mulanya iza. Kalau kita perhatikan Al-Quran tadi, surah Takwir tadi. Semua tadi pada permulaannya tadi semuanya menceritakan tentang keadaan kiamat. Mungkin kiamat macam ni berlaku, apa yang berlaku, macam ni keadaan tadi. Supaya kalau juzuk ke belakang, juzuk 30 ke belakang, kebanyakannya menceritakan tentang hari akhirat. Mun juzuk ke belakang daripada Naba, juzuk 30 kita ada surah An-Naba sehingga ila akhir surah iaitu surah An-Nas, kebanyakannya cerita tentang keadaan hari kiamat, keadaan akhirat. Cerita tentang dunia, cerita tentang selepas kematian, kehidupan selepas kematian. Kebanyakannya macam ni. Semua ada cerita cerita. Mun kita nak tengok cerita hal fiqh, cerita hal zakat, cerita hal solat, semua tengok pada surah yang depan, surah Baqarah, surah seterusnya Al-Imran, Al-Anfal. Dalam surah Baqarah ni juga cerita tentang pembahagian harta waris dan sebagainya. Cuma kalau surah yang akhir-akhir tu, Ibu heran, memangnya cerita tentang hari akhirat. Hari akhirat. Bila kita sebut tentang hari akhirat, maka jelas bahawasanya orang Islam tadi fikir ke hadapan. Orang nanti fikir. Bila Al-Quran bercerita tentang hari akan datang, maksudnya perkara yang belum berlaku, artinya Allah Ta'ala nak didik kita tadi, kalau melakukan sesuatu, kita kena fikir ke hadapan. Kita kena fikir langkah ke hadapan. Kita bukan fikir untuk hari esoknya. Esok apa dia makan? Esok sini cek kerja. Esok apa dia kerja? Bukan. Islam mengajar kita untuk fikir langkah lebih ke hadapan. Lebih ke hadapan. Iaitu hari akhirat. Ya, Islam ada. Islam didikkan, Islam terapkan dalam diri kita sebagai manusia biasa, supaya kita kalau kita nak buat sesuatu, kita kena fikir depan. Bukan fikir esoknya. Bukan kita merasa seolah-olah kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Bukan saja. Tapi Islam mengajak umatnya, orang Islam, supaya sentiasa berfikir hadapan. Sama juga hari akhirat. Islam mengajak kita bukan fikir amalan apa dia pola esok mesti. Islam mengajak kita fikir amalan untuk hari akhirat. Apa nak timbang di hadapan Allah Taala?
Waktu kita masuk kubur kelak, apa amalan yang akan bersama dengan kita? Ketika kita di padang mahsyar, berkumpul di padang mahsyar, apa amalan yang akan bersama dengan kita? Macam ni lah dipikir Islam nak ajar kita. Nampak Islam tu, hebat Islam tu. Nak mendidik umat. Bukan sembarang-sembarang agama Islam tu. Al-Quran datang sebagai kunci kepada kebahagiaan. Okay? Jadi yang pertama, surah Takwir tadi menceritakan tentang hakikat kiamat. Yang kedua, surah Takwir tadi menceritakan tentang hakikat wahyu Al-Quran. Menceritakan tentang Al-Quran jadi. Okay? Seterusnya, dalam Sunan At-Tirmizi, Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa suka melihat keadaan hari kiamat, siapa nak melihat ataupun nak tahu macam ni keadaan hari kiamat, maka bagi nama-nama, maka hendaklah dia membaca surah Takwir, surah Infitar, surah Insyiqaq. Lepas surah Takwir tu, habis surah Takwir, masuk surah Infitar. Lepas habis surah Infitar, skip surah Mutaffifin, masuk surah Insyiqaq. Ketiga-tiga surah tu tadi menceritakan tentang hal hari kiamat. Supaya Nabi sebut tadi, mudah orang tengok macam ni keadaan hari kiamat, baca 3 surah. Takwir, Infitar, Insyiqaq, 3 surah. Ketiga-tiga surah tu dia akan menceritakan macam ni keadaan hari kiamat. Macam ni keadaan apa yang berlaku ketika hari kiamat. Macam ni keadaan manusia ketika ya, haiwan ketika ya. Macam ni gunung ganang, macam ni langit, bumi, matahari, bintang dan sebagainya. Okey, boleh tengok dalam surah At-Takwir. Supaya bila kita baca Al-Quran, Allah Taala cerita, dia umpama movie, umpama tanah movie. Nangga movie, tengok TV nak cerita. Cerita apa-apa lah, cerita perang. Tapi dalam Al-Quran, bila kita buka Al-Quran, kita baca tafsir Al-Quran, seolah-olah kita melihat keadaan, melihat movie apa? Hari kiamat. Cerita tentang hari kiamat. Macam ni nak ada perasaan. Bila buka Al-Quran, bila baca Al-Quran, tengok terjemahan Al-Quran, kita rasa kita boleh menggambarkan macam ni berlaku. Gambar secara umum je lah. Okey. Seterusnya, seperti mana kami mana tadi, At-Takwir tadi, surah Takwir dia mempunyai 2 makna. Takwir itu mempunyai 2 makna. Makna yang pertama, Takwir tadi, lipatan, iaitu matahari yang dilipat. Surah Takwir supaya dimulakan wa idzasyamsu kuwirat, dan apabila bila matahari tadi dilipat ataupun digolong, dimulakan. Jadi takwir yang pertama, surah Takwir makna yang pertama adalah menceritakan tentang lipatan, iaitu matahari yang tadi dilipat. Menunjukkan bahwasanya matahari tadi lemah. Kalau kita fikir dengan akal yang logik kita, matahari bukan baru hidup 1000 tahun, tetapi matahari dah hidup selama berjuta tahun. Matahari itu benar dalam sehari dia tadi, matahari si mampu mengeluarkan kepanasannya tadi. Si pernah. Bahkan matahari tadi konsisten, istiqomah, hari-hari mengeluarkan kepanasannya. Hari-hari. Si pernah miss matahari tadi. Artinya akan tunjuk kepada kita bahawasanya matahari yang kuat. Pernah kita berfikir matahari tadi berapa jauh matahari bumi matahari? Pernah kita fikir jauh ni matahari berapa kilometer matahari? Kalau ikut sempat tadi buka Google lah, sempat tadi buka Google, sebagaimana kajian oleh para saintis mana anggaran jauh bumi dengan matahari dia anggarannya apa waktu itu? 1,500 million km. Jauh nak kata jauh lah. Anggaran macam dia lah. Jauhnya matahari dia tadi, anggaran macam dia. Million km, kilometer. Bukannya km dia, million.
Million jauh lah artinya. Tetapi dengan keadaan million yang jauh, nak kata matahari yang dari jauh, tapi ia masih mengekalkan kepanasannya kepada manusia. Hebatnya matahari. Manusia dapat ambil manfaat daripada matahari. Tapi Allah Ta'ala sebut, walaupun matahari yang kuat, walaupun matahari yang tadi mengeluarkan panas, suatu hari matahari yang tadi akan dilipat, akan digolong, akan dimusnahkan. Ya hakikat. Allah Ta'ala nak cerita kepada kita apa? Bahawasanya di muka bumi Allah Ta'ala tadi Sekda wujud si wujud makhluk yang kekal abadi. Si wujud. Sekda istilah manusia kekal abadi. Si pernah wujud. Dan si akan jumpa ubat untuk mengekalkan kehidupan. Si akan. Semua akan mati. Yang kekal abadi adalah apa? Dunia akhirat. Yang kekal abadi adalah apa? Yaitu hari akhirat. Ya, yang kekal. Yang kekal abadi adalah dalam surga. Ya, kekal abadi. Di muka bumi itu semua mempunyai had-had yang tertentu. Okey? Jadi makna pertama takwir tadi artinya matahari yang dilipat. Seterusnya yang kedua, makna atau masih kita pada mukadimah pembukaan. Kedua, takwir bermaksud lemparan. Takwir tadi nama takwir, surah takwir bermaksud lemparan. Lempar pak, yaitu matahari pada hari kiamat akan dilempar ke bumi. Artinya salah satu makna takwir tadi iaitu matahari tadi ditikam ke bumi. Matahari tikam bumi. Kita duduk jauhan milion km tu pun kita rasa panas. Mun matahari nimpak kita, si payah nimpaklah datang dekat pun kita akan rasa hancur, kepanasan. Apatah lagi bila matahari tadi ditimpa ke bumi. Bayangkan tuan-tuan, ibu pada matahari lah, pada lilin bakar tangan-tangan. 5 saat pun dah sudah panas. Ya, hakikat manusia. Manusia lemah. Saya atau perempuan, keras dia pun palaknya, dia tetap lemah. Hebat ni pun jadi muka bumi Allah Ta'ala tadi, dia tetap lemah. Sado ni pun badan yang mau biji-biji badan kawan nak. Tetap lemah manusia. Sini siapa yang kuat? Punya kuat cuba tahan. Bakar api tahan tangan. Sini siapa dapat tahan? Okey? Jadi yang kedua makna takwir tadi ada iaitu lemparan, iaitu pada hari kiamat pula matahari tadi akan dilempar ke bumi. Hancurlah artinya. Sedang apa artinya? Si payahlah manusia di konon-konon nak menyelamat dirinya tadi. Mula kapal ke, mula kapal terbang nak naik ke angkasawan ke, si kan dapat. Hancur semuanya. Okey? Sebab ya dalam satu hadis yang menceritakan bahawasanya bulan dan matahari akan dilempar ke dalam neraka. Salah satu makna takwir dari lemparan, bulan dan matahari itu tadi, kedua-duanya tadi dalam hadis menceritakan yang dua ini akan ditikam ke dalam neraka. Kenapa ditikam dalam neraka? Nabi beritahu supaya manusia sedar ketikanya hidup di muka bumi Allah Ta'ala tadi yang nyembah matahari. Ada manusia yang nyembah matahari. Biasanya di situ si famous lah di Malaysia tu agama yang nyembah matahari. Yang famousnya di Jepun antaranya nyembah matahari. Supaya kita dilarang nak solat ketika matahari tengah terbit dan terbenam. Kita dilarang. Sebab waktu yang tadi waktu untuk agama lain nyembah matahari. Tapi ketika hari kiamat, ketika dalam hari akhirat pula, matahari dan bulan kedua-duanya tadi akan dilempar ke dalam neraka sebagai bukti kepada manusia yang menyembah matahari tadi bahwasanya matahari yang akan nyiksanya dalam neraka. Matahari yang ditikam ke dalam neraka yang akan nyiksa manusia di dalam neraka. Wal'iyaz. Supaya janganlah di kalangan manusia, biasa manusia kita sudah masuk neraka, kejap kelak masuk syurga balik.
Jangan simple lah kawan-kawan. Senang mulut nak berlafaz nak. Orang tidak amal dosa, kelak masuk syurga balik. Mun kita tahan dengan siksaan neraka. Boleh coba? Simpan siksaan neraka lah. Coba siksaan dunia aja. Mun dia tahan. Okey. Okey, seterusnya. Dalam hadis lain, Nabi beritahu, "Asy-syamsu wal qamar yuqawwirani yawm al-qiyamah." Yaitu matahari dan bulan akan digolok ketika hari kiamat. Ia yang hakikatnya. Macam ni yang golok, wallahu a'lam. Macam ni lipatan Allah Taala tadi, wallahu a'lam. Dia sekalian. Mudah-mudahan kita ketemu hari ya. Mudah-mudahan Allah Taala matikan kita sebelum ketemu hari kiamat. Supayalah ketika hari kiamat kelak, ketika kiamat berlaku, orang mukmin akan dimatikan oleh Allah Taala. Yang hidup ketika yang akan menyaksikan kiamat yang berlaku adalah orang yang si beriman kepada Allah Taala, orang yang kafir, orang yang kufur kepada Allah Taala. Nya yang akan menyaksikan hari kiamat. Nya akan disiksa oleh hari kiamat. Mudah-mudahan lah kita tadi dimatikan sebelum kiamat, artinya Allah Taala masih letakkan kita dalam golongan orang yang beriman. Kalau kita masih juga bersama dengan orang yang kiamat berlaku, wal'iyazbillah. Mudah-mudahan Allah kasih masuk neraka. Seterusnya, Allah Taala sebut dalam surah Takwir, masih pembukaan, muka surat 45. Kalau kita perhatikan dalam surah Takwir tadi, Allah Taala meletakkan 12 kali sumpah. Dalam surah Takwir tadi Allah mulakan dengan 12 kali sumpah. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujum kadarat wa idza al-jibalu suyirat. 12 kali sumpah. Bukan manusia yang nyumpah atau bersumpah, tetapi Allah Taala, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang memiliki alam semesta tu yang bersumpah 12 kali dalam surah. Mau kita dalam mahkamah kan? Kita kena sumpah, mau kita nak ada sesuatu. Bahwasanya kita madah perkara yang benar, kita sumpah. Tapi yang bersumpah dalam surah Takwir tadi, Allah Taala diimpun. Munlah Allah Taala diimpun yang bersumpah dalam Al-Quran tadi. Sikanlah perkara yang bulat lagi. Sikanlah cerita dalam Al-Quran yang tadi cerita tipu, mustahil. Sikanlah Tuhan yang kelakar dalam Al-Quran itu yang kelakar benda yang bulat, benda yang bohong, penipuan. Tentulah bila Allah Ta'ala kelakar dalam Al-Quran, ia adalah perkara yang benar dan akan berlaku. Dan ia adalah wajib manusia untuk mengimani perkara itu. Mustahil manusia jadi si boleh manusia tadi mana Al-Quran yang tadi bohongan, cerita yang bulat sekali. Mun Allah Taala dah 12 kali sumpah macam ni kita nak. Kami pun si pandai nak explain macam ni kebenaran tadi. Namun kita dah disuruh sumpah. Kita akan sumpah 12 kali kita akan sumpah. Mesti benar kita tu. Contoh lah contoh. Okey. Okey, insya-Allah kita masuk pada ayat yang pertama, baru masuk ayat. Dalam ayat pertama Allah Taala sebut, Allah Taala berfirman, "Idza asy-syamsu kuwirat." Iaitu apabila matahari dilipat ataupun digolong. Keadaan lipat, keadaan golong yang tadi, wallahu a'lam. Tapi ia adalah tanda. Bila berlaku yang tadi lipatan, maksudnya matahari yang dilipat ataupun digolong, artinya ia adalah kiamat kubra. Kiamat terbagi kepada dua. Kiamat sughra, kiamat kubra. Kiamat sughra artinya tanda-tanda kecil. Dia tanda kecil. Kiamat kubra artinya tanda-tanda besar. Seperti langit dilipat,
bintang gugur ke bumi, matahari gugur ke bumi. Ya, tanda-tanda kiamat besar. Apakah tanda-tanda kiamat kecil? Kiamat kecil, apa tandanya? Kami pernah bahas sebelum itu. Cuma kita sebut sikit dalam sikit. Antaranya adalah apabila seorang wanita, antara tanda kiamat kecil, apabila seorang wanita tadi yang dilahirnya adalah tuan kepadanya pun. Perempuan tadi mengandung yang melahirkan anak itu tuan kepadanya pun. Banyaklah tafsir, banyaklah huraian oleh para ulama. Jadi kami ambil sebahagiannya. Antaranya ulama menyebut perempuan jadi melahirkan anak ini derhaka kepadanya. Tanda kiamat kecil. Berlaku sih waktu itu, berlaku. Anak derhaka mak. Biasa berlaku. Anak jadi netak mak ibu. Setegal si menghidui. Biasa berlaku. Dia boleh tengok dalam akhbar. Cerita-cerita dalam soal khabar banyak cerita. Anak yang tadi bunuh mak ibu. Setegal mak si menghidui barang. Si beri emasnya ke apa kan. Tengok. Salah satu tanda kan. Salah satu tanda. Yang kedua, manusia yang tadi antara tanda kiamat kecil tadi, manusia yang tadi seolah-olah si berpakaian. Seolah-olah. Boleh tengoklah satu itu. Boleh tengok ketika ini tu nak. Baju perempuan tadi contoh nak kita maaflah baju perempuan baju perempuan. Zaman kita itu nya makin pendek makin kacak bagi sidang. Boleh tengok dia realiti lah. Kebetulan kita duduk di kawasan bandar kan. Boleh tengok realiti turun suruh pun tak boleh tengok kan. Turun masjid tu pun tak ada kan. Makin pendek pakaian dia makin kacak. Makin pakaian mengetat dia makin cantik bagi jawab. Kadang-kadang subang kopiah kan. Contoh. Tapi hakikat yang berlaku lah. Minta maaf lah bukan. Bukan ada siapa tapi hakikat yang berlaku. Seolah-olah tanda kiamat kecil manusia tu kena saya pakai baju. Kurang bajunya. Ingat makin kaya makin banyak makin lakuh baju. Rupanya makin kaya makin pendek baju dia tadi. Wallah wa'alaikumsalam. Mudah-mudahan berlaku kepada anak cucu kita mudah-mudahan macam dia yang harus kita perhatikan. Supaya Al-Quran menceritakan perkara yang benar. Al-Quran ceritakan pakaian, macam ni untuk aurat, macam ni bahas aurat dan sebagainya. Ya, antara kiamat tanda kiamat sughra. Kiamat kubra, tu dibaca kita. Untuk kiamat kubra. Kiamat sughra nak dibaca kita tadi. Dan di mana dia jadi? Anak ibu melahirkan tuan. Manusia ni seolah-olah tidak pakaian. Dan antaranya lagi manusia tadi berlomba-lomba mencari kemewahan. Lomba. Hidupnya tadi semata-mata cari kemewahan semata. Cari duit tak? Cari duit. Allah tinggalkan. Cari duit. Allah tinggal. Duit dalam bank bila-bila. Tuhan ni pun punya sidang siapa? Okay. Ya, salah satulah. Okay. Seperti mana kami sebut tadi dalam ayat pertama juga, bila matahari tadi dilipat digolong, maka matahari tadi akan dilempar ke dalam neraka dan matahari tadi akan menjadi bahan bakaran yang akan menyiksa manusia. Maka jelas kepada kita bila hadis bila Nabi sebut bahwasanya matahari dan bulan akan dilempar ke dalam neraka, artinya neraka jadi besar. Sebab matahari itu besar. Matahari mengikutkan kajian para saintis, matahari itu lebih besar dari bumi. Bumi kecil ya tuan-tuan. Bumi kecil ya. Matahari besar. Bayangkan matahari yang besar jadi dan bulan yang besar dilempar ke dalam neraka, artinya neraka jadi besar dan muat untuk manusia. Ibu bingung. Berarti neraka dimuat untuk manusia. Tidak. Oh ni tahu masuk neraka lah. Siku bilik kah? Lalu masuk syurga. Tidak. Cukup
Mun kita kufur pada Allah Taala, insya-Allah cukup dia ruang. Bingung. Okey. Supaya Allah Taala sebut dalam Al-Quran, yauma naqulu li jahannam hal talaqi wa taqulu hal min mazid. Ketika Allah Taala cerita ketika di hari kiamat akhirat Allah Taala nanya dengan neraka. Naqulu li jahannam, nanya neraka. Allah Taala nanya neraka. Halin talaqi dah penuh belum? Neraka ni dah penuh belum oleh manusia dan bahan makanan yang lain? Allah tanya dengan neraka. Apa jawab neraka? Hal min mazid? Ada tambah dia? Macam dia jawapan neraka. Ada tambah dia? Artinya ketika hari kiamat ketika di akhirat manusia dah dihumban dalam neraka, matahari dah dihumban dalam neraka, bulan dah dihumban dalam neraka, batu berhala dah dihumban dalam neraka, masih ada ruang lagi. Masih lagi ada ruang. Masih full, boleh cukup lagi dia masuk. Jadi jangan dalam diri kita ajak nak neraka. Jangan pernah sesekali manusia menganggap neraka jadi benda yang remeh-temeh. Jangan. Manusia menganggap neraka remeh-temeh. Oh, kecil dan neraka ya. Mun tidak orang masuk neraka. Siapa lagi nak? Biarlah aku masuk neraka kita. Jangan neraka saja, jangan. Jangan kita sangka benda dia boleh dimain kita. Sebab punya baca Al-Quran jangan rasa neraka besar. Punya sih nak baca Quran, duduk ambil dengan cikgu-cikgu neraka. Dia sih rasa neraka ini lupa. Tapi bila kita baca Al-Quran, kita rujuk Al-Quran, kita baca tafsiran Al-Quran, hadis Nabi apa semua, baru tak rasa neraka ini. Kadang-kadang rasa dapat gambarkan neraka macam ni. Supaya Allah Ta'ala sebut dalam surah yang lain, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 187, musyrikin Mekah nanya kepada Nabi, bila berlaku kiamat itu sebenarnya? Nanya bila berlaku kiamat itu sebenarnya? Maka apa jawab Nabi? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Sesungguhnya berlakunya kiamat tadi adalah ilmu Allah Ta'ala. Bila berlaku kiamat tadi, ia adalah urusan Allah Ta'ala. Bilakah matahari akan dilipat, langit akan dihancurkan? Ya, semua urusan Allah Ta'ala. Bila? Wallahu a'lam. Hatta Nabi pun mesti tahu bila berlakunya kiamat. Okey? La yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidak mampu menjelaskan manusia menjelaskan waktu yang berlaku kecuali Allah Ta'ala. Yang tahu berlakunya kiamat Allah Ta'ala. Bila tahu kiamat Allah Ta'ala. Mungkin kita manusia boleh anggap 60 70 anggap tapi pasti sudah anggaran dia. Sebab Nabi kan beritahu dalam satu hadis, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 70. Wa aqallu man yajuzu zalik. Adapun lebih daripada dia sikit je. Artinya jelas bahawasanya umur Nabi antara dia. Lebih daripada dia dia lepas merah lah. Setahulah ni. Okey. Sakhlat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Langit dan bumi akan menjadi berat, iaitu akan menuju ke arah kehancuran. Langit akan jadi berat, bumi akan jadi hancur. Sebab apa langit berat? Sebab semua benda di atas ini gugur. Bintang gugur, matahari gugur, bulan gugur. Maka la ta'tikum illa baghtah, dan kiamat itu akan datang kepada kamu illa baghtah, dalam keadaan yang mengejut. Kiamat tu antara sifat kiamatnya datang dalam keadaan mengejut. Terkejut kiamat kan. Okey. Jadi antara sifat kiamat tadi nya datang dalam keadaan mengejut. Seterusnya, kita tengok dalam ayat kedua. Wa ilan nujumun kadarat. Dan apabila
bintang-bintang berjatuhan, iaitu bintang-bintang yang kita tengok setiap malam kaca gugup dulu. Bintang yang gugup. Bintang bukan kecil tuan-tuan, bintang besar. Mun siapa yang minat bab astronomi tu, naga ada bintang besar, bintang besar. Bukan yang kecil. Kita naga tu kecil, tapi hakikat dia besar. Tapi mun dah bintang yang gugup kita, hancur. So ya, kalau meteor ke ngagak ke bumi, setiap maka pihak orang saintis akan kawal pada berjaga-jaga meteor ngagak. Meteor yang kecil yang mengagak bumi pun boleh berlaku impact yang besar. Macam ni boleh mun bintang yang gugup bintang. Bintang yang kita mana cantik kekal di langit tu tadi, bintang yang mana manusia tu tadi boleh ambil manfaat daripadanya. Apa manfaat bintang? Salah satu manfaat bintang pada zaman Nabi dijadikan sebagai tunjuk arah, tunjuk jalan. Ini ada bintang-bintang. Ada nama istilah-istilah. Tu bintang apa, tu bintang apa. Bintang ialah digunakan untuk para sahabat ketika di padang pasir. Sini nak tuju. Sini arah dua. Waktu tu sini nak tuju. Sini kiblat. Ya, semua ilmu bintang. Ilmu falak dalam Islam, ilmu falak. Ilmu tentang bintang. Maka bintang yang kita bedah kekal, yang cantik, yang tegap, yang si pernah tergugup pun dalam tu, yang bintang yang ada kita bedah umurnya berjuta-juta tahun, suatu masa bintang yang tadi akan gugup ke bumi. Dalam surah Al-Infitar menyebutkan wa idzal kawakibu intasarat. Dan apabila bintang-bintang itu jatuh selera, gugup selera. Ya, adalah salah satu tanda kiamat kubro. Kiamat sughra lain tadi, untuk kiamat kubro. Okey. Seterusnya dalam ayat yang ketiga, wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung ganang dihancurkan. Itu tanda kiamat. Gunung ganang dihancurkan. Gunung ganang tu ada fungsi gunung ganang. Gunung ganang tu adalah pasak. Seperti mana yang kita dah hurai dalam majlis yang lalu atau majlis ilmu yang lalu, tafsiran yang lalu dalam surah An-Naba. Wal jibala autada dalam surah Naba yang sebelum. Gunung ganang tadi adalah pasak kepada bumi. Pasak artinya pengukuh supaya tanah yang tadi si mudah bergoyang. Dia fungsi gunung ganang sebagai pasak untuk bumi. Gunung ganang yang tidak ada kukuh yang kuat tadi, bila berlaku kiamat, gunung ganang tadi akan hancur. Dalam ayat yang lain Allah Taala sebut gunung ganang yang tadi akan terbang seperti bulu seperti bulu, terbang ringan aja. Bila berlaku kiamat, apa yang kuat akan hancur. Jadi insya-Allah kita sambung pada ayat yang seterusnya pada pertemuan yang lain. Jadi untuk majlis kita yang sedikit faham surah Al-Nas. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.